Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Sabah mencatat 3 lagi kes kematian akibat COVID-19 hari ini. 3 kes kematian, 673 kes positif dan 1 kluster baru COVID-19 iaitu kluster Kertang di Kota Belud dilaporkan di Sabah hari ini. 3 kes kematian itu termasuk seorang wanita warga emas berusia 90 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kronik di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 2 lagi kematian dilaporkan di Hospital Tawau melibatkan lelaki berusia 78 tahun dan wanita berusia 59 tahun. Dua-dua kes ini mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, penyakit jantung dan kencing manis. Tambahan kes terbaru ini menjadikan kes kematian yang dilaporkan di Sabah meningkat kepada 67 kes. Kluster Kertang di Kota Belud mencatatkan 19 kes positif baru hari ini. Kes indeks kluster ini dikesan pada 14 Oktober dan setakat ini 21 kes positif telah dikesan dan 216 individu telah disaring. Sementara 6 kes positif baru dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 673 kes bersamaan dengan 78.1%. Lebih banyak ujian makmal telah dapat dijalankan di Sabah serta dihantar ke Semenanjung Malaysia. Masih terdapat 4,754 ujian yang telah dan sedang dijalankan dan menunggu keputusan. Manakala 7,087 sampel dalam perjalanan ke makmal untuk diproses. Jadi kalau kita lihat keputusan ujian yang lewat ataupun backlog di negeri Sabah ialah tambahan dan juga serta tambahan daripada ujian seharian iaitu RT-PCR dan juga menggunakan ujian RTK antigen akan menambahkan bilangan pertambahan kes seharian. Secara keseluruhan sebanyak 235 kes iaitu 27.3% pada hari ini adalah daripada kluster penjara Kepayan, kluster penjara Tembok dan kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebur Baru di Labuan mulai 21 Oktober sehingga 3 November membabitkan 8,062 penduduk. Penduduk tidak dibenarkan keluar dari kampung berkenaan kecuali hal kecemasan. Penduduk terlibat perlu menjalani home quarantine, home surveillance order, HSO dan memakai gelang pengawasan kepada kontak rapat dan juga mereka bergejala yang telah pun diambil sampel mereka. Pergerakan keluar masuk melibatkan kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali kecuali yang melibatkan kecemasan. Penduduk yang bekerja juga tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut. Bermaknanya inilah yang dinamakan PKPD iaitu total lockdown. Tidak boleh keluar daripada kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD dan perlu berada di rumah. Semua aktiviti sosial, keagamaan dan segala bentuk perhimpunan tidak dibenarkan. Aktiviti barter trade yang dilaksanakan di kawasan ini juga tidak dibenarkan. Walaupun kita memberi sedikit pelonggaran. Ya, saya kata tadi tidak dibenarkan keluar rumah, tetapi sedikit kelonggaran, iaitu kedai-kedai runcit dan premis makanan untuk dibawa pulang, dibungkus dan dibawa pulang makanan kita benarkan untuk beroperasi daripada
sehingga pukul 6 petang. Daripada pagi sehingga pukul 6 petang. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN turut memutuskan agar pekerja dibenarkan bekerja dari rumah tanpa perlu ke pejabat mulai 22 Oktober. Pergerakan 1 juta pekerja di peringkat pengurusan dan pengawasan di sektor awam dan perindustrian di kawasan zon merah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB termasuk di Sabah dihentikan. Majikan diarahkan memberi surat kebenaran kepada pekerja untuk tujuan berkenaan. Difahamkan dengan keputusan ini 1 juta pekerja dapat dikurangkan daripada bekerja di pejabat dan juga sektor-sektor industri dan perkilangan. Ya, saya dari segi detailnya difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Kita ikuti laporan sidang media harian perkembangan COVID-19 oleh Kerajaan Sabah. Daerah Kota Kinabalu kekal mencatatkan kes tertinggi selama 2 hari berturut-turut dengan 289 kes positif baru hari ini. Daripada jumlah itu, 231 kes merupakan kes daripada kluster penjara Kepayan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, bagi membendung penularan wabak COVID-19 di penjara Kepayan itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah dilaksanakan bermula hari ini. Hari ini, 21 daerah melaporkan kes positif baru, manakala 5 daerah lain tidak mencatatkan sebarang kes baru. Sementara itu, bilangan kes COVID-19 yang dilaporkan di Sabah setakat ini adalah sebanyak 8,755 kes dengan 5,466 kes aktif yang sedang menjalani rawatan di hospital seluruh Sabah. Manakala 3,223 pesakit telah pulih. Ketika ini, masih terdapat kira-kira 10,400 sampel yang masih belum diperoleh keputusannya. Mengikut statistik yang kita ada daripada Jabatan Kesihatan, masih ada sekitar 10,400 sampel-sampel lama yang belum diproses ya. Ini bermakna sedikit sebanyak angka dalam beberapa hari ini mungkin dalam kerangka yang sama ya, kerana dia menyumbang kepada jumlah yang kita catat apabila sampel-sampel ini diproses. Kita berharapkan mengikut keupayaan daripada Jabatan Kesihatan, kita berharapkan sampel ataupun keputusan yang tertunggak ini dapat kita bereskan dalam masa 3 atau 4 hari. Dan kalau itu berlaku bermakna selepas itu, insya-Allah kita akan dapat, dan kita berharap kecuali ada infeksi baru, kita akan berharap akan melihat statistik yang lebih rendah. Perincian SOP sektor pertanian, perikanan, perkilangan dan pembuatan juga telah dikeluarkan. SOP pengurusan bantuan yang diterima dari NGO dan orang perseorangan juga dikeluarkan bagi memastikan keselamatan ketika mengagihkan bantuan berkenaan. Dalam pada itu, polis juga memperketatkan sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan rentas sempadan daerah. Ini sekadar sebagai satu peringatan supaya semua yang membuat perjalanan hendaklah mematuhi sekatan jalan raya seperti mana yang telah diumumkan sebelum ini, sekiranya kita ada niat untuk melimpasi sempadan. Bagi mereka yang terpaksa
merentasi sempadan kerana alasan-alasan yang menasabah, mereka terlebih dahulu hendaklah mendapatkan kebenaran atau komit daripada polis atau pejabat polis yang berdekatan. Kerajaan Sabah turut menggalakkan kaki tangan awam dan swasta yang bertugas di bahagian pengurusan supaya bekerja dari rumah selaras dengan keputusan dibuat Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini. Semua kaki tangan awam termasuk syarikat-syarikat swasta hendaklah menggalak kaki tangan mereka yang tidak perlu berada di lapangan untuk bekerja daripada rumah bagi mengelakkan terlalu ramai orang yang turun untuk membuat perjalanan. Ya, yang tidak perlu berada di lapangan. Ya. Arti dia, kalau kilang itu, sesebuah kilang itu beroperasi, pihak pengurusan dan pentadbiran boleh meneruskan kerja mereka di rumah dan tidak perlulah datang ke pejabat untuk tujuan itu. Ini kita harapkan akan dapat mengurangkan jumlah mereka yang membuat perjalanan di tempat-tempat kita. Hospital Medan di Tawau mulai beroperasi hari ini. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia di Tawau mula beroperasi hari ini untuk merawat pesakit bukan COVID-19. Hospital Medan ini terletak di Dewan Kompleks Sukan Tawau, mempunyai kapasiti 100 katil yang menyediakan rawatan perubatan am, pembedahan am, obstetrik dan ginekologi, ortopedik dan perubatan kanak-kanak. Menerusi inisiatif ini, Hospital Tawau boleh memberi tumpuan kepada rawatan pesakit COVID-19 sekaligus mengurangkan kesesakan. Hospital Medan itu menerima 4 pesakit hari ini. Saya dimaklumkan bahawa Hospital Medan telah pun mula beroperasi hari ini dan difahamkan bahawa hari ini telah pun menerima 4 pesakit. Telah pun menerima 4 pesakit di Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia di Tawau. Bagaimanapun seperti saya umumkan, pesakit adalah pesakit bukan COVID, pesakit yang dirawat di Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia. Tujuan kita supaya hospital di Tawau memberikan fokus kepada kes-kes yang melibatkan COVID-19. Ya. Selain daripada itu, selain daripada Hospital Medan yang telah dibuka di Tawau, saya juga telah berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia supaya bersedia jika diperlukan untuk membuka Hospital Medan di Kota Kinabalu jika terdapat keperluan untuk tentera membuka lagi Hospital Medan. Dan kita bersedia untuk membantu Kementerian Kesihatan di dalam menambahkan jumlah katil di Sabah, di hospital bagi perubatan di Sabah apabila kita bersedia untuk membuka Hospital Medan yang lain iaitu di KK. Dan seperti biasa fokus kita adalah fokus non-COVID punya ataupun kes yang tidak melibatkan COVID, ya, supaya kita boleh memberikan peluang dan ruang kepada hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menumpukan kepada kes-kes yang melibatkan COVID. Sabah bercadang menyelaras bantuan makanan daripada ahli politik dan NGO. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk parti politik dan badan bukan kerajaan NGO untuk menyelaraskan penyampaian bantuan makanan kepada rakyat Sabah, kata menterinya Syahelmi Yahya. Katanya, apa yang dilakukan NGO malah parti politik yang lain adalah atas dasar keprihatinan mereka kepada rakyat Sabah dan kerjasama ini dialu-alukan. Syahelmi berkata demikian selepas melawat Pusat Agihan Bakul Makanan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu hari ini. Beliau diminta mengulas berhubung banyak pihak termasuk NGO dan ahli politik sedang melakukan gerak kerja menyampaikan bantuan kepada rakyat di kawasan masing-masing. Menurutnya, semua pihak kini bertungkus lumus menangani COVID-19, jadi politik perlu diketepikan dahulu, sebaliknya terus membantu rakyat yang memerlukan. Terdahulu, Syahelmi berkata, setakat semalam sebanyak 57,000 bakul bantuan makanan sudah diagihkan kepada golongan sasar. Penerima adalah isi rumah yang dikenakan kuarantin di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB. Sebelum ini, peruntukan untuk bakul makanan yang diumumkan Ketua Menteri adalah sebanyak 50 juta ringgit dan untuk setiap daerah akan diperuntukkan sebanyak 2 juta ringgit. Ketika ini, terdapat 16 zon merah COVID-19 di Sabah. Jalan raya yang terjejas akibat tanah runtuh akan dibaiki segera. Kerajaan Sabah melalui Jabatan Kerja Raya JKR akan membaiki segera jalan raya yang terjejas akibat tanah runtuh di Kampung Panapuan, berhampiran Bukit Kelawat, Kota Belud, kata Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Katanya, jurutera daerah memaklumkan sekiranya banjir pulih dan keadaan cuaca mengizinkan, kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan hari ini. Bung yang juga timbalan Ketua Menteri berkata, kerja-kerja pembaikan tanah yang terhakis di Jambatan Utama Piasau juga akan diperbaiki dengan segera sekiranya keadaan cuaca mengizinkan. Bung berkata, beliau telah meminta semua jurutera daerah JKR agar memantau situasi jalan-jalan yang berisiko untuk runtuh, terutamanya pada musim hujan, agar tahap keselamatan terkawal. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salbinus Saribun.